Perekrutan dan pemilihan pekerja merupakan satu proses mendapatkan, menempatkan dan menggalakkan bakal pekerja yang berpotensi untuk mengisi kekosongan jawatan yang sedia ada atau jawatan yang bakal diwujudkan dalam organisasi. Pengurus perlu mengambil kira dua faktor utama dalam proses perekrutan dan pemilihan pekerja, sama ada dalam sumber luaran ataupun sumber dalaman. Perekrutan boleh definisikan sebagai satu proses menempatkan dan menggalakkan calon pekerja yang berpotensi untuk mengisi kekosongan bagi sesuatu jawatan dalam organisasi. Manakala penjelasan yang lain iaitu perekrutan merupakan aktiviti yang akan mempengaruhi jumlah dan jenis calon yang meminta kerja dan melihat sama ada calon iaitu pekerja tersebut menerima kerja tersebut atau tidak jika ditawarkan. Dalam hal ini, sebelum mengisi kekosongan jawatan, organisasi perlulah mencari pekerja yang bukan sahaja berkelayakan dari segi akademik, malah dari segi kepakaran, pengalaman dan juga mempunyai minat untuk berkhidmat dalam bidang ataupun perkhidmatan tersebutlah, dengan seikhlas hati dan kesediaan untuk memberi komitmen yang tinggi terhadap pekerja yang akan dipertanggungjawabkan. Seterusnya, pemilihan pula ialah satu proses untuk mengenal pasti individu yang mempunyai kelayakan yang sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut, jawatan yang sedia ada atau jawatan yang bakal ataupun baru yang nak diwujudkan. Proses penapisan ini berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti umur, akademik, berat badan dan sebagainya. Kriteria yang berdasarkan keperluan adalah berdasarkan keperluan sesuatu jawatan adalah satu jawatan. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri tambahan dalam pemilihan pekerja yang benar-benar berpotensi seperti cara berinteraksi, ciri-ciri fizikal, cara berpakaian dan imej diri. Daripada segi fizikal seseorang itulah, daripada situ kita dapat lihat bagaimana individu tersebut. Itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Alif Najmi dan nombor matrik saya adalah 19040005. Jadi, saya akan menerangkan tentang job description, deskripsi kerja ataupun JD. Apa itu JD? JD adalah dokumen yang menggambarkan tugas umum atau tugas lain yang berkaitan dan tanggungjawab kedudukan. Ia boleh menentukan fungsi pekerja yang melaporkan posisi, spesifikasi seperti kelayakan atau kemahiran yang diperlukan. Secara huraiannya, JD adalah satu maklumat yang menerangkan tentang skop pekerjaan dan tugas untuk sesebuah jawatan tersebut. Antara contoh JD atau deskripsi kerja adalah berdasarkan jawatan yang kami pilih. Pertama, JD bagi jawatan CEO adalah kembangkan strategi dan rancangan perniagaan berkualiti tinggi untuk memastikan keselarasannya dengan objektif. Yang kedua, memimpin dan memotivasi pekerja bawahan untuk memajukan pelibatan pekerja mengembangkan organisasi. Yang ketiga adalah mengawasi semua operasi dan aktiviti perniagaan untuk memastikan mereka menghasilkan hasil yang diinginkan dan konsisten dengan strategi dan misi keseluruhan. Yang keempat, membuat keputusan pelaburan berkualiti tinggi untuk memajukan perniagaan dan meningkatkan keuntungan. Dan terakhir adalah
menerapkan kepatuhan kepada garis panduan undang-undang dan dasar dalaman. Seterusnya adalah JD bagi pekerjaan pengurusan bawahan yang terpilih, iaitu clerk ataupun kerani. Antara job deskripsinya adalah pemfailan. Yang kedua adalah membantu menyediakan kertas projek seperti mengumpul maklumat melalui telefon dan email, iaitu sebelum memulakan suatu projek, kerani haruslah menyediakan segala kertas projek untuk mengumpul maklumat kepada pengurusan. Yang ketiga adalah membuat penyelidikan untuk projek pengurus, dan terakhir adalah merakam dan mengemas pangkalan data. Hai, saya Zafni. Saya akan membentangkan mengenai JS ataupun spesifikasi kerja. So, JS adalah satu kenyataan menjelaskan keperluan kelayakan minimum untuk melaksanakan tugas tertentu. Spesifikasi kerja disediakan berdasarkan job description ataupun JD yang telah dibuat, yang menyatakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pekerja untuk memegang pekerjaan ataupun jawatan mereka, yang menukarkan huraian kerja dari segi kelayakan manusia yang dituntut oleh pekerjaan. Ia dibangunkan melalui perundingan dengan penyelia dan juga pengurus sumber manusia. Perundingan dengan penyelia dan juga pengurus sumber manusia. Ataupun dengan kata mudah, spesifikasi pekerjaan adalah alat yang membolehkan pihak pengurusan membenarkan para pemohon mengetahui kemahiran, tahap pengalaman dan juga pendidikan yang pihak pengurusan mana-mana organisasi untuk tentukan pemohon yang layak memohon pekerjaan di tempat mereka. Spesifikasi bukanlah sesuatu tugasan yang mudah, sebab pihak organisasi perlu fikirkan sama ada mereka akan laksanakan spesifikasi tersebut ataupun perlu tengok keadaan sama ada wajar atau tak wajar untuk mereka keluarkan. Oleh kerana kumpulan kami telah diberi satu tugasan yang berkaitan dengan satu jawatan atasan dan juga satu jawatan bawahan, saya akan menerangkan mengenai JS yang diperlukan jawatan atasan dan juga jawatan bawahan yang kumpulan kami telah buat. So, JS bagi Chief Executive ataupun CEO adalah ijazah sarjana muda atau sarjana dalam perniagaan atau bidang yang berkaitan. Yang kedua adalah minimum 5 tahun pengalaman pengurusan termasuk pengalaman pinjaman komersial ataupun pentadbiran kredit yang luas. Yang ketiga adalah pemahaman mendalam mengenai industri termasuk penguruskan risiko, kepatuhan terhadap peraturan. Yang keempat adalah warga negara Malaysia. Kelima, mampu bekerja di mana-mana sahaja, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Bagi jawatan bawahan pula, kumpulan kami telah memilih kerani ataupun clerk. So, JS yang diperlukan oleh kerani adalah kemahiran komunikasi, kemahiran menguruskan komputer, mempunyai sekurang-kurangnya CJ SPM ataupun CJ diploma dalam bidang pengurusan, warga negara dan juga berumur dalam lingkungan 23 tahun ke atas, mampu bekerja lebih masa dan juga bekerja di mana-mana sahaja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurina Bila binti Ramlan. So, saya akan terangkan pasal KSAO. Okey, apa tu KSAO? KSAO adalah singkatan kepada knowledge, skill, ability dan others. Okey, kaedah KSAO ni yang digunakan akan membangunkan kebolehan pekerja yang akan diambil untuk bekerja di sesuatu organisasi. Okey. Kaedah KSAO ni digunakan adalah untuk menjimatkan kos-kos seperti menjimatkan kos latihan pekerja dan pembangunan kerjaya pekerja yang diambil tersebut. Okey, KSAO, setiap jawatan mempunyai KSAO yang berbeza-beza. Dia tidak sama sebab mengikut jawatan tu punya struggle macam mana lah, macam tu. So, dia punya KSAO memang tidak sama walaupun jawatan dia sama macam guru, tapi dia punya KSAO berbeza mengikut subjek yang diajar. Okey, KSAO untuk CEO pula. Untuk knowledge, dia perlulah mempunyai ijazah sarjana muda ataupun sarjana dalam perniagaan, perakaunan, kewangan ataupun bidang yang berkaitan. Okey, skill yang CEO perlu ada pula ialah pemahaman mendalam mengenai industri termasuk pengurusan risiko, kepatuhan dan peraturan. Okey, kenapa CEO kena tahu pasal untuk menguruskan risiko, kepatuhan dan peraturan? Sebab dia CEO, dia adalah ketua dalam organisasi.
kalau ketua sendiri tak tahu macam mana nak uruskan risiko kepatuhan pekerja dengan peraturan-peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan, macam mana dia nak uruskan satu organisasi dan macam mana dia nak ketuai satu kumpulan yang besar kan. So, kemahiran yang kedua pula, kemahiran memimpin dan memotivasi pekerja bawahan untuk memajukan penglibatan pekerja mengembangkan organisasi. Okey, kenapa CEO perlukan kemahiran ni? Supaya dia mampu untuk bangunkan pekerja yang dia ambil, dia mampu memimpin pekerja, dia mampu menguruskan segala benda lah. Macam tu. So kalau dia tak boleh nak jadi leadership yang elok, macam mana dia nak kawal satu kumpulan kan? Lepas tu ability dia pula, dia mampu bekerja di mana sahaja maupun di luar negara. Kenapa dia perlu mampu bekerja di mana-mana saja? Sebab dia CEO. So CEO mesti, macam saya cakap, syarikat mestilah ada cawangan ke apa. Kalau cawangan dia tu ada kat luar negara ke, ada kat Kedah ke, kalau dia tak boleh outstation, macam mana dia nak uruskan dia punya syarikat yang lain tu kan? Memanglah boleh uruskan by online whatever. So tu, tapi dia tak sama dengan kalau ketua turun padang sendiri. Lepas tu others dia pula kenalah warga negara, minimum 5 tahun pengalaman pengurusan, termasuklah pengalaman pinjaman komersial, pentadbiran kredit yang luas. Itu saja, terima kasih. Okey, KSAO bagi Kerani pula adalah knowledge yang dia orang perlu ada, sekurang-kurangnya SPM ataupun diploma dalam bidang pengurusan. Kenapa kita, yang tu basic lah kan. Skill diorang yang kita minta adalah kemahiran berkomunikasi dan kemahiran dalam menggunakan komputer. Kenapa dua kemahiran ni kita minta? Sebab kemahiran berkomunikasi, kalau seorang pekerja tu dia tak mahir dalam berkomunikasi, macam mana dia nak berkomunikasi dalam kumpulan? Macam mana dia nak melakukan tugas-tugas secara kumpulan? Sebab organisasi adalah bekerja sebagai berkumpulan, bukannya bersendirian. Kemahiran dalam menguruskan komputer pula. Dia kerja sebagai kerani, so confirm dia akan uruskan segala dokumen-dokumen. So kalau dia tak pandai menggunakan komputer, macam mana dia nak settlekan dokumen melalui Microsoft Word ke, Microsoft Excel ke kan? So kemahiran menggunakan komputer sangatlah penting. Ability diorang pula, diorang mampu bekerja lebih masa dan bekerja di mana-mana sahaja. Kenapa dua tu kita minta? Sebab let's say kita ada projek besar ataupun ada satu projek yang kita kena settlekan. Lepas tu proposal dia kita tak settle lagi, walaupun dah bagi tempoh tapi tak cukup masa. So syarikat tetapkan siapa yang kerani kena kerja lebih masa dan dibayarlah OT diorang tu. So dekat situ, kalau diorang tak boleh kerja lebih masa, macam mana diorang nak bekerja kan? Lepas tu kerja di mana-mana tu. Contoh company kita ada buka cawangan lagi satu dekat Kedah. Lepas tu kita nak hantar kerani tu kat sana supaya dapat uruskan kat cawangan yang sana lah kan. Sebab maybe kerani tu berpengalaman ke apa. Kalau dia tak willing untuk bekerja kat mana-mana je, macam mana kita nak ambil dia bekerja kan? Sebab kita tahu masa depan kita sebagai company mesti bila kita dah makin gah, kita mesti nak buka cawangan lain. Untuk dia punya others pula mestilah warga negara dan berumur lebih daripada 23 tahun dan ke atas. Itu saja. Kesimpulannya, sumber manusia adalah satu-satunya aset yang dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif. Ini adalah kritikal yang disebabkan oleh kesan globalisasi, kemajuan teknologi yang tidak dapat dijangkakan dan ekspektasi yang lebih tinggi daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atas kejayaan organisasi. Tenaga pekerja
adalah aset terpenting untuk menjayakan aktiviti komersial organisasi anda. Keupayaan sesebuah organisasi tersekat jika pekerja tidak komited, tidak mempunyai kebolehan dan pengetahuan yang mencukupi. Dengan mengamalkan pendekatan secara sistematik kepada perekrutan dan pemilihan, pekerja yang dipilih akan lebih baik dan berkemampuan lebih tinggi. Mereka akan mengetahui peranan mereka dengan lebih jelas. Dan dengan kesedaran ini, mereka akan dapat menyalurkan tenaga mereka dengan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, objektif perekrutan dan pemilihan dalam organisasi dapat dicapai. Sesebuah organisasi itu berkemampuan untuk berjaya dan pekerja yang dipilih dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang demi untuk kebaikan organisasi dan pekerja.